Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan agar dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Hari ini adalah hari pertama kita berbuka puasa. Telah hilang dahaga yang ada pada kita, telah basah urat saraf kita yang kekeringan di siang hari. Yang lebih utama, mudah-mudahan pahala dari ibadat puasa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana bagi orang yang berpuasa ada keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada makan dan minum dia, atau tidak berhajat kepada puasa dia, sehingga disebut bahawa baginya dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga. Oleh sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sambil-sambil yang ada lagi yang masih makan boleh dengarlah, no rushing lah, makan tak ada masalah. Sambil-sambil kita tunggu waktu isyak, kita dengar sedikit sebanyak perkara berkaitan dengan ibadah puasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyamu junnatun wa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. حديث رواه البخاري ومسلم متفق عليه. Hadis ni lebih kurang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana Rasulullah bersabda meriwayatkan dari Allah. Itu hadis qudsi. Allah sendiri yang berkata, cuma bukan Al-Quran. Hadis qudsi ni hadis datang dari Allah, cuma lafaznya tidak seperti mana Al-Quran. Lafaznya tidak seperti mana Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jalla, setiap amalan anak Adam, yang maknanya setiap amalan anak Adam untuknya, kecuali puasa. Kerana sesungguhnya puasa untukku dan aku yang mengganjarinya. Dan puasa itu perisai. Apabila seorang daripada kamu berpuasa, maka janganlah dia melakukan kejahatan. Sekiranya
ada seorang yang mencelanya atau memeranginya, maka hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi Allah yang nyawa Muhammad di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari haruman kasturi. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama apabila dia berbuka, dan kegembiraan yang kedua apabila dia bertemu Tuhannya. Habis hadis panjang. Saya ulang sekali lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah meriwayatkan pula dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang mengganjarinya. Dan puasa itu perisai. Apabila seorang daripada kamu berpuasa, janganlah dia melakukan kejahatan dan kerosakan. Sekiranya seorang daripada ada seseorang yang mencela dia atau memeranginya, hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi Allah yang nyawa Muhammad di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari haruman kasturi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama apabila dia berbuka, kegembiraan yang kedua apabila dia bertemu dengan Tuhannya. Hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ni agung, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menceritakan kelebihan ibadat puasa dan menceritakan pahala orang yang berpuasa, menceritakan kelebihan bau mulut orang yang berpuasa dan kelebihan dan kegembiraan orang yang berpuasa apabila bertemu dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan. Berdasarkan hadis ini kita faham Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang berpuasa. Bagaimana tidak, kerana orang yang berpuasa sanggup tinggalkan makanan, sanggup tinggalkan minuman yang bukannya haram, bahkan hasil dari titik peluh mereka sendiri. Makanan tu ada rumah dia, sedap untuk dia makan, enak untuk dipandang. Tiba-tiba orang ini meninggalkan apa yang hatinya cenderung kepada sesuatu itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat menyukai orang yang berpuasa. Kerana orang berpuasa sanggup tinggalkan makanan dan minuman yang merupakan sesuatu yang halal untuk mereka. Bukan haram. Air dalam peti rumah kita, air halal, kita beli, bukan kita curi. Buka peti sejuk, ada buah, ada air, ada lauk, ada macam-macam dalam peti sejuk. Tepi peti sejuk ada krepek, ada snack, ada kacang, ada macam-macam halal. Tapi apabila seorang tu berpuasa, dia meninggalkan yang halal itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang haram memang dah senantiasa tinggal dah. Yang ni yang halal ni.
dia tinggalkan kerana Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat menghargainya, sehingga Allah taala kata semua amalan anak Adam untuknya kecuali puasa, kerana sesungguhnya puasa itu untukku. Apa maksud semua amalan anak Adam untuk dia kecuali puasa adalah untukku? Disebut dalam syarah kepada hadis ini, dia kata apa? Ai fihi hazzun wa madkhalun littila'in nasi alaihi. Amalan lain manusia boleh tengok. Kita nampak orang tu sedang solat, kita nampak amalan tu, orang tu sedang buat haji, orang tu sedang tawaf, orang tu sedang sa'i, orang tu bayar zakat, nampak. Fihi hazzun min ittila'in nasi lah. Ada bahagian manusia boleh tengok amalan itu. Kecuali puasa, kata Allah, dia untukku. Bila maksud untukku disebut fa innahu khalisun li, ia adalah semata-mata kerana Allah, untuk Allah. Orang tak nampak apa macam mana bentuk ibadat puasa tu. Orang tu sedang berpuasa, kita tengok dia tengah buat kerja kat pejabat, kita tengok dia tengah berniaga, duk jual, duk pasar, kita tengok dia tengah cuci tandas, sapu sampah, kita tengok dia tengah mesir rumput, kita tengok dia tengah bawa kereta. Kita tak nampak ibadat puasa dia tu, kita nampak amalan yang biasa. Pasal apa? Sebab ibadat puasa itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu menghargainya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya yang berpuasa. Sehingga seorang hamba yang berpuasa, bila dia masuk tandas, dahaga setara mana pun dahaga, balik kerja panah ni, kerja pula kerja masih rumput contohnya, tengah panah. Sekarang ni pula musim panah, kita duduk luar pun sekejap panah tak tahan. Dia pula duduk kerja kat luar. Saya tengok polis trafik tadi, balik sekolah tadi pergi Jalan Ampang, traffic light, polis trafik duk jaga trafik. Ya Allahu Akbar, macam manalah dia duduk tengah panah duk jaga trafik. Semoga Allah Ta'ala mengganjarinya dengan sebaik-baik pahala. Cuba bayangkan orang kerja macam ni, bila dia balik ke rumah, tiba-tiba dia nak salin baju, nak pergi ke masjid, dia mandi. Air tu lalu daripada atas kepala, lalu turun ke hidung, lalu ke mulut dia. Dia tak teguk walaupun seteguk air, kerana dia sedang berpuasa kepada Allah. Allah sangat menghargai ibadat puasa dari hamba-Nya yang meninggalkan makan minum semata-mata kerana Allah. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam hadis ni, fa innahu li, melainkan puasa, puasa itu untukku, kata Allah. Bila Allah Ta'ala kata puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku mengganjarinya sekehendakku. Mana Allah Ta'ala bagi banyak. Kalau amalan lain, satu pahala, satu kebaikan ganda 10 kali ganda. Tapi puasa tidak ada yang tahu gandaannya macam mana kecuali Allah. Allah yang bagi sebanyak mana yang Allah Ta'ala nak bagi. Sebab kadang-kadang sifat puasa orang pun tak sama. Orang ni puasa, dia punya struggle puasa dia, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dekat Afrika, dekat kawasan perang di Gaza, di Rafah, ada yang tak boleh makan. Setiap hari dia puasa dah. Tapi waktu dalam saya tengok satu rancangan TV, seorang Arab, seorang syekh Arab, dia ditanya telefon daripada benua Afrika. Dia tanya, Syekh, apa hukum kami berpuasa dalam keadaan kami tak ada makanan untuk bersahur dan kami tak ada makanan untuk berbuka? Syekh bila dengar soalan tu menangis. Ada orang tak ada makanan untuk bersahur, tak ada makanan untuk berbuka, tapi kerana dia cinta kepada Allah, dia tanya, macam mana aku nak berpuasa? Nangis Syekh.
Sehingga akhirnya jawapan dia apa? Puasa dengan niat. Masuk tu aku niat puasa. Sampai masuk buka, niat buka. Pasal apa? Makanan tak ada. Inilah antara hikmah kenapa kita berpuasa, nak suruh rasa macam mana susahnya sebahagian daripada orang Islam dalam berpuasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, puasa itu perisai. Puasa itu perisai yang menjaga kehormatan, menjaga diri kita daripada hawa nafsu dan syaitan. Sehingga Nabi kata, fa in kana yaumu saumi ahadikum, kalau hari seorang daripada kamu berpuasa, tiba-tiba ada orang menyakitinya, ada orang pukul dia, ada orang cela dia, ada orang caci dia, macam-macam orang provoke dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawablah kepada orang itu, inni mru'un shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jawab. Jangan balas kejahatan dia dengan kejahatan. Pasal apa? Kita sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang diperhatikan oleh Allah, dan setiap saat, setiap detik yang berlalu dalam ibadah seorang yang berpuasa diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lakukan benda-benda yang tak elok waktu kita berpuasa. Jangan tengok pandangan yang tak pada benda yang haram waktu kita berpuasa. Mulut kita jangan sebut perkataan-perkataan yang tak elok waktu kita berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Man lam yada'a qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tak tinggal perkataan dusta dan amalan-amalan yang buruk, sewaktu dia berpuasa, dia tak jaga mulut dia, tak jaga anggota dia daripada perbuatan dan perkataan yang buruk dan dusta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak berhajat kepada puasa dia. Bila Allah tak berhajat kepada dia meninggalkan makan minum, yakni Allah tak berhajat kepada puasa dia, erti kata pahala puasanya kosong, sia-sia saja dia puasa. Dia dapat hanyalah lapar dan dahaga. Sebab tu kita dalam puasa kita kena tahu apa yang sedang kita lakukan. Puasa ni bukan sekadar tak makan tak minum, tak, kita sedang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sekadar tak makan tak minum kemudian dia buat layan movie lah, begitulah, sembang situ sembang sini, tengok benda tak elok. Dia lupa bahawa puasa ni walaupun dia tak makan dan tak minum, tapi sebaik-baik puasa ialah dia menjaga seluruh anggotanya daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu lagi. Kemudian di hujung hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa, bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari haruman kasturi. Pada lafaz ni ada satu isyarat kepada kita bahawa pahala orang berpuasa lebih besar di sisi Allah daripada pahala mati syahid. Isyarat kita. Cadang memang kita nak beri t-shirt saat ni. Apa kita awak azan dulu? Apa belum lagi? Dah. 1 minit ni. Pahala orang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari, lebih besar di sisi Allah daripada pahala mati syahid. أشهد أن لا إله إلا الله
Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ambil masa 3 minit saja lagi nak habiskan hadis yang kita baca, iaitulah bau mulut orang berpuasa di sisi Allah lebih harum dari kasturi. Ini ada isyarat lebih afdal daripada pahala mati syahid. Kerana orang mati syahid dalam hadis darahnya harum seperti kasturi. Tapi bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada haruman kasturi. Kemudian Nabi SAW bagi tahu akhir hadis ni, bagi orang berpuasa ada 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama waktu dia berbuka. Petang buka, petang buka. Paling seronok berbuka di hari raya. Maknanya hari raya tu dia panggil Idul Fitr. Hari kita berbuka, mana kita tidak lagi berpuasa. Haram kita berpuasa pada hari raya. Hari itu kita gembira. Tapi kegembiraan yang kedua itu lebih utama, iaitulah kata Nabi SAW, gembiranya orang berpuasa apabila dia bertemu dengan Tuhannya. Bila seorang yang berpuasa meninggal dunia, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan sangat gembira. Kenapa? Kerana dia mendapati pahala dari puasanya yang sangat-sangat banyak. Dan dia mendapati di syurga nanti ada pintu khas untuk dimasuki hanya oleh orang-orang yang berpuasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga ibadat puasa kita, memberikan kepada kita kefahaman untuk menjalani puasa dengan sebaik-baik sifat dan cara. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang diampunkan dosa-dosanya sepanjang Ramadan. Dan bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita gembira dengan pahala puasa yang kita dapati rupa-rupanya terlalu banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada hamba-hamba. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kita kongsi pada malam ini. Alhamdulillah, hari ini hari pertama Ramadan. Tahniah bagi adik-adik kita yang menyempurnakan ibadat puasa. Semoga Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita, memanjangkan umur kita untuk menjalani Ramadan sehingga akhirnya dan kita keluar dari Ramadan dalam keadaan pahala yang bertimbun dan dosa yang terampun. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.